Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu alhamdulillah telah kita bincangkan sampai ke muka surat 69. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian dan kita akan masuk dalam bab seterusnya, tempat-tempat yang dilarang kita mendirikan solat. Betul Muka surat 69. Baik, insya-Allah kita akan mulakan majlis kita ini lebih kurang dalam masa 1 minit lagi, memberi peluang kepada teman-teman kita yang tak ada di masjid untuk mengikuti kuliah kita bersama insya-Allah. Jadi sementara itu bolehlah kita kongsi bersama kuliah kita, terutama sekali mereka yang berada di masjid dapat kongsi bersama teman-teman supaya mereka dapat bersama-sama mengikuti kuliah kita ini insya-Allah yang kita laksanakan live daripada Masjid Qasim Singapura. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang telah pun ada kitab, insya-Allah boleh buka kitab kita dan kita sedang kupaskan daripada kitab Fiqhus Sunnah ya. Untuk mereka yang di masjid sudah ada kitab kan? Untuk mereka di rumah kita sedang kupaskan kitab Fiqhus Sunnah tulisan Imam Syekh Sabiq rahimahullah, dan kita kini berada dalam bab yang ketiga, tempat-tempat yang dilarang mendirikan solat. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah telah kita kupaskan bersama perkara-perkara yang berhubung kait dengan solat, perkara-perkara yang berhubung kait dengan solat berjemaah, dan alhamdulillah telah kita kupaskan bersama juga mengenai perkara-perkara yang berhubung kait dengan masjid. Hari ini dan hari-hari minggu-minggu seterusnya kita akan meneruskan perbincangan dalam bab seterusnya, masih lagi dalam bab ibadah, masih lagi dalam bab solat, yakni solat di tempat yang dilarang. Baik, sebelum kita meneruskan pengajian, apakah tempat-tempat yang kita dilarang mengerjakan solat? Saya nak tanya. Kalau tengok kitab raya, tempat-tempat yang dilarang menunaikan solat di mana? Ya, di toilet. Toilet boleh bagi tunaikan solat tak? InsyaAllah nanti kalau kita kupaskan juga. Apabila kita katakan tak boleh kita tunaikan kat toilet, apa definisi toilet? Zaman sekarang kita masuk toilet tu, kemudian ada tempat wash hands, kemudian baru kita masuk dalam cubicle. Dalam cubicle tu ada jawapannya lah ya, maaf kata. Tetapi kalau kat luar tu, katakan orang tu bertugas memang tak ada ruang kosong lah. Dia keluar saja memang ramai sangat orang, nak berdiri pun tak ada tempat. Example lain. Jadi ataupun dia dalam keadaan bahaya, dia nak tunaikan solat masuk dalam toilet, boleh tak? Kita akan lepaskan nanti insya-Allah. Selain daripada toilet, mana lagi tempat yang dilarang mengerjakan solat? Tak kubur. Boleh tak kita dirikan solat dalam di perkuburan?
InsyaAllah kita akan kupaskan juga solat di perkuburan, solat waktu atau solat jenazah. Dalam hadis Nabi SAW pernah mendirikan solat jenazah ke atas jenazah seorang wanita yang telah meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, Nabi SAW tak tahu, tidak dikabarkan kepada baginda. Kemudian baginda pergi ke perkuburan dan tunaikan solat di sisi perkuburan, solat jenazah. Jadi insyaAllah kita akan kupaskan juga dalam masalah tersebut. Boleh tak kita dirikan solat di perkuburan? InsyaAllah kita akan bincangkan. Ataupun pada masa yang sama, solat di masjid yang ada kubur. Masjid yang ada kubur tu, masjid dibina dahulu atau kubur yang dibina dahulu? InsyaAllah akan kita kupaskan. Baik, mana lagi tempat yang tak boleh kita tunaikan solat? Boleh ingat lagi tak? Dalam macam tempat sembahyang orang-orang bukan Islam lah. Tempat sembahyang orang-orang yang bukan Islam, kat church atau kat kuil, boleh tak kita tunaikan solat di church atau di kuil? Contohlah, ada seorang technician, dia technician repair air condition atau repair photocopy machine. Dia sampai, dia kena call untuk pergi ke church untuk betulkan fotokopi atau untuk buat electrical wiring lah atau sebagainya. Kemudian dah masuk waktu solat, aku ni kat pejabat church ni, boleh tak aku tunaikan solat di dalam church? Ini contoh lah. Jadi insyaAllah akan kita kupaskan, boleh insyaAllah kita akan kupaskan perkara-perkara tersebut. Baik, secara ringkas hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dilarang mengerjakan solat di tempat-tempat berikut. Apakah tempat-tempat yang dilarang kita mendirikan solat? Penulis mengatakan, pertama, solat di perkuburan. Jadi insyaAllah kita akan kupaskan perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara yang disebutkan ini insyaAllah. Jadi antara perkara yang tempat dilarang adalah solat di perkuburan. Kerana apa? Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, la'anallahu al-yahuda wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Ta'ala telah melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani kerana mereka telah menjadikan kubur-kubur para anbiya, para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ada perbincangan di sini yang akan kita kupaskan. Imam Ahmad dan Imam Muslim juga telah meriwayatkan daripada Abu Mirqad Al-Ghanawi bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian mengerjakan solat menghadap ke perkuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Baik. Dua hadis ini penting dan hadis berikutnya juga nanti kita kupaskan sekaligus. Ya. Imam Ahmad dan Imam Muslim pernah meriwayatkan daripada Jundub bin Abdullah Al-Bajali, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin, sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam wafat 5 hari, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yaqul inna man kana qablakum kanu yattakhidhu, salah ya, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim. Ya. Jadi kita perhatikan, inna man kana qablakum kana yattakhiduna qubur anbiya'ihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka, wasalihihim masajid, dan mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka dan para orang-orang soleh mereka dijadikan masjid. Ala fala tattakhirura qubura masajid. Janganlah kalian lakukan demikian. Janganlah kalian jadikan kubur-kubur sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian
daripada melakukan perkara sedemikian. Nabi SAW sebutkan 5 hari sebelum baginda wafat. Ingatkan bahawasanya orang-orang sebelum kalian, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, para nabi mereka akan jadikan kubur-kubur itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Dan juga bukan para nabi mereka saja, akan tetapi para salafus saleh, orang-orang alim, orang-orang yang para imam, para wali mereka, mereka jadikan kubur-kubur mereka itu sebagai tempat masjid. Rasulullah SAW mengatakan, "Fala tattakhidu qubura masajid." Jangan kalian jadikan kubur-kubur sebagai tempat masjid. Inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian daripada melakukan demikian. Kerana baginda masih lagi hidup pada ketika itu 5 hari sebelum kewafatan baginda SAW. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada beberapa perkara yang sangat penting di sini untuk kita renungkan. Baik. Apabila kita katakan dilarang seseorang itu mendirikan solat di perkuburan, apakah antara sebab kita dilarang mendirikan solat di perkuburan? Adakah disebabkan itu kubur atau di sana ada sebab yang lain? Kalau sekiranya kita dilarang mendirikan solat di perkuburan, persoalan saya kerja bergerak sesana dan ke sini, kemudian kebetulan tiba waktu solat dan kebetulan saya berada berdekatan dengan masjid Pusara Aman. Boleh tak saya tunaikan solat zuhur di masjid Pusara Aman? Soalan yang kedua, kalau kita dilarang mengadakan solat di perkuburan, kenapa di masjid Pusara Aman itu dibina masjid? Jadi kita nak jawab masalah-masalah sedemikian. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang kita dilarang mendirikan solat di perkuburan, jangan sampai kita mengagungkan orang yang dikebumikan di sini. Jangan kita mendirikan solat sujud seolah-olah kita sujud ke atas ataupun kepada orang yang telah meninggal dunia tadi, atau kita mengagungkan orang yang telah meninggal dunia tadi sehingga ke darjat ketuhanan seperti mana umat-umat yang terdahulu telah melakukannya. Akan tetapi sekiranya etika kita benar, kita dapat jaga, kita tahu, berilmu, kita tidak menyembah orang yang dikebumikan, kita tak mengagungkan orang yang dikebumikan itu, kita kebetulan bina masjid di kawasan perkuburan Pusara Aman adalah untuk memudahkan, sebab kawasan sana tu ada para pekerja, ada para petugas, jadi mungkin mereka nak tunaikan solat, biar mudah. Orang pergi kebumikan jenazah, tak sempat tunaikan solat, mungkin solat di situ. Nak kebumikan jenazah terus lepas solat zuhur, tunaikan solat zuhur di masjid, terus kebumikan jenazah. Atau kadang-kadang ada jenazah tu memang tak ada orang yang ingin mengambil jenazah tersebut. Jadi jenazah tu langsung pergi ke masjid tersebut, disiapkan kawasan mandi jenazah, kita mandikan jenazah tersebut di situ, tunaikan solat, terus kebumikan. Ada sebab, berbagai sebab, kerana masalah, kerana matlamat ataupun sebab-sebab sedemikian, maka kita bina masjid di kawasan Pusara Aman. Maka diperbolehkan. Kerana kita bukan sembahyang solat kat situ, sembah kubur-kubur kat sana, tidak. Maka tak demikian, tak mengapa untuk kita tunaikan solat di masjid Pusara Aman, ataupun kebetulan orang yang memang nak tunaikan solat di sana dan sebagainya, tak ada masalah. Jadi masjid Pusara Aman atau masjid Pusara Abadi ataupun masjid di perkuburan-perkuburan tertentu yang dibina untuk memudahkan jemaah diperbolehkan. Cuma yang tak diperbolehkan apa? Yang tak diperbolehkan adalah kalau sekiranya kita mendirikan solat di satu tempat itu kerana nak mengagungkan orang yang dikebumikan di situ. Sama ada dia itu seorang nabi,
sama ada dia itu seorang wali, sama ada dia itu seorang imam, sama ada dia itu seorang selebriti, sama ada dia itu seorang presiden, atau apa juga sekalipun, kita tunaikan solat di situ kerana mengagungkan dia atau ada sebab-sebab tertentu. Jadi kembali kepada hadis Rasulullah SAW menyebutkan hadis pertama, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Ta'ala telah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kerana mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka masjid. Baik. Apa maksud mereka telah jadikan kubur-kubur para nabi mereka masjid? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kubur-kubur para nabi mereka, ataupun kalau kita berbincangkan perkara tersebut lah, orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka sembahyang mereka tu di masjid ke di church atau di bangunan-bangunan peribadatan mereka. Adakah mereka sembahyang di masjid? Mereka tak sembahyang di masjid. Mereka sembahyang di gereja kalau orang Nasrani. Jadi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan la'anallahu al-yahuda wan nasara? Allah Ta'ala telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kerana mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka masjid. Masjid di sini bukan maksud masjid. Masjid di sini maksudnya tempat ibadah. Masjid kita. Kenapa datang dinamakan masjid? Datang daripada perkataan sajada, yasjudu, masjidun, tempat sujud. Jadi masjid itu tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita berdoa, tempat kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas maksudnya antara lain, Allah Ta'ala telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai tempat bermunajat, sebagai tempat untuk mengabdikan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang lakukan demikian, maka mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lakukan demikian, kubur siapa? Kubur Nabi. Mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Bimbang-bimbang di situlah datangnya iblis untuk mencucuk kita. Mencucuk, terutama sekali mencucuk jarum orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui orang yang alim datang ke situ mungkin bermunajat minta kepada Allah. Walaupun dia menghadap ke perkuburan, dia doa, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu. Orang jahil tengok, Pak Imam tu pandang kubur, dia berdoa. Jadi dia pun, Pak Imam tu lah pergi, dia pun datang, dia pun pandang kubur, dia pun berdoa. Dia pula berdoa minta daripada orang kubur itu. Ini contoh, ini antara lain. Bukan hanya demikian, dia rasa beribadah, bermunajat, berdoa di sisi kubur ini makbul doa. Ini masalah. Jadi kerana di sisi bermunajat, berdoa di sisi kubur makbul doa, datang pula generasi yang lain kalau nak minta hajat, ada niat, pergi kubur sini. Sedangkan dalam Islam kita disuruh apabila kita punya hajat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Sekiranya kamu meminta, mintalah kepada Allah. Sekiranya mohon pertolonganlah daripada Allah. Nak sesuatu, pergi masjid atau kat rumah, solat 2 rakaat, minta kepada Allah, doa ketika sujud. Tetapi orang-orang yang tak faham, memandangkan dia tengok orang-orang lain pergi kubur Nabi atau kubur para salafus soleh, nak berdoa, dia pun buat demikian. Buatlah mulut kuning dan sebagainya, berdoa di sisi perkuburan. Ini yang antara lain dilarang. Sebab itu Rasulullah SAW menekankan dengan tegas, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan Nasrani.
ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kerana orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat bermunajat, sebagai tempat berdoa, sebagai tempat beribadah. Dan hari ini yang menyedihkan telah pun berlaku. Kalau kita sebagai orang yang pergi umrah, selepas umrah, kalau ada di antara mereka pergi Palestin atau pergi Baitul Maqdis, mereka diajak, ini kubur Nabi Daud alaihi salam, ini kubur Nabi sekian, ini kubur Nabi sekian. Lalu mana kita berada di sini, kita pun berdoa. Ini yang berlaku, dan ini yang Rasulullah SAW telah melarang. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang 1000 tahun kemudian buat perkara yang Rasulullah telah beri amalan 1400 tahunnya, dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kubur para nabi kita dilarang bermunajat, berminta-minta, berdoa, jadikan sebagai tempat ibadah, bagaimanakah pula selain kubur-kubur yang selain daripada nabi, para wali dan sebagainya. Ini contoh para jemaah. Jadi penting untuk kita memahami ini masalah akidah, kita pertemukan akidah dan sebagainya, kita sucikan akidah kita dan kita cuba jaga akidah kita supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Kubur itu nak dinamakan sebagai kubur, atau nak dinamakan sebagai keramat, atau dinamakan sebagai maqam, nak dinamakan sebagai apa juga sekalipun, itu nama-nama yang kita berikan. Hakikat kubur, di situlah disemadikan jenazah orang itu, orang soleh, orang itu para imam, para wali Allah, para nabi dan sebagainya. Itulah dia antara hadis yang terang dan jelas mendapat larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis Ustaz, ada orang pergi itu macam mana syirik tadi? Itu masalah syirik tidak, itu bukan urusan kita. Ya, kalau dia tidak meminta daripada orang berada kubur, insya-Allah tidak sampai syirik. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Penting hanya untuk kita adalah menyampaikan. Kita berbetulkan. Ini contoh pada jemaah. Sebab itu kalau kita pergi Masjid Nabawi, kadang-kadang ada jemaah yang pergi Masjid Nabawi, lalu dia nak berdoa, nak memandang ke kubur kat situ, makam Rasulullah kan, ada para petugas kita pandang depan, jangan pandang Nabi. Kalau nak berdoa, nak ziarah, nak beri salam, pandang Nabi silakan. Tetapi nak berdoa, pandang kiblat. Sebab apabila kita pandang kiblat, otomatik kita minta daripada Allah. Apabila kita berdoa sambil memandang ke perkuburan Nabi SAW, bimbang-bimbang, kita tengok orang kuat yang berbuat, ya Rasulullah, aku ini sakit, tak sembuh-sembuh, engkau sembuhkanlah penyakitku, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini contoh. Jadi sebab itu di situ ada orang jaga supaya nak ingatkan kita supaya pandang ke depan, pandang kiblat, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang terang dan jelas, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah Taala telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur mereka, kubur-kubur para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai tempat berdoa, sebagai tempat bermunajat. Jangan kita lakukan perkara-perkara seperti mana yang disebutkan tadi. Orang kata, Ustaz, habis kubur makam Nabi SAW pun buat di dalam masjid. Jadi bagaimana? Jadi kita kena faham. Sejarahnya adalah Masjid Nabawi, Masjid Nabi itu dibina bersebelahan dengan rumah Rasulullah SAW. Sejarahnya di sini rumah Nabi, makam Nabi itu yang sekarang ini, itulah rumah Nabi SAW. Jadi Nabi keluar dari pintu, itulah masjid Nabi. Jadi apa yang ada di antara mimbar Nabi, ma'baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku, itu adalah rawdah. Letak hadis. Ma'baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara rumahku dan mimbar, itulah rawdah. Taman di antara taman-taman syurga, rawdah. Jadi kita kalau pergi
umrah, kita tunaikan solat di masjid Nabi, kita nak pergi Raudhah. Datang dari bermana Raudhah? Raudhah tu apa yang ada di antara rumah Nabi kan? Mimbar. Jadi ini Raudhah. Jadi kebetulan Nabi SAW wafat dan Nabi dikebumikan di rumah baginda SAW. Jadi pada ketika itu rumah Nabi memang di situ dan dikebumikan di rumah Nabi, masjid di luar rumah Nabi. Tak ada masalah, kebetulan. Cuma masjid Nabi dah makin besar, kemudian diperluaskan. Jadi kebetulan rumah Nabi di situ. Jadi kebetulan masjid diperluaskan. Sebenarnya rumah Nabi ataupun makam Nabi SAW bukan berada di dalam Masjid Nabawi, tetapi di tepi Masjid Nabi. Jadi kalau kita tengok para siapa yang datang Masjid Nabawi itu, jadi kalau kita daripada Baqi', perkuburan Baqi', kita jalan terus, bab Jibril di situ, kemudian makam Nabi SAW kalau masuk dari sebelah kanan. Tetapi Masjid Nabi diperluaskan sebelah kiri itu besar, diperluaskan sampai ke belakang. Kenapa dari sebelah sini tak diperluaskan? Pasal kebetulan ada makam Nabi SAW. Kalau diperluaskan begini juga semua nanti bimbang-bimbang makam Nabi berada di dalam Masjid Nabi. Ini datang lagi perkara khurafat lagi nanti mungkin pada jemaah yang akan lakukan. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis berikutnya tadi disebutkan juga, la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke perkuburan, jangan pula duduk di atasnya. Ya, jadi jangan kita pandang salat di atas perkuburan. Ini perkuburan, kita sengaja deliberately ini kubur. Kita nak salat pandang kubur, Allahu Akbar. Kemudian kita rukuk seolah rukuk di perkuburan itu, sujud di perkuburan tersebut. Memandang ke perkuburan, jangan sampai ada orang yang merasakan mengagungkan ahli kubur tersebut. Contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Dan inilah dia hadis yang ketiga tadi, di mana Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Beliau telah mengatakan 5 hari sebelum baginda SAW wafat, baginda telah mengingatkan, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim. Jadi mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka, wasalihihim, dan para orang-orang soleh di antara mereka, masajid, dijadikan sebagai masjid tempat ibadah. Ala fala tattakhidu quburan masajid. Janganlah kalian lakukan demikian. Janganlah jadikan kubur-kubur para nabi, para salafus soleh dan sebagainya tempat sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, tempat mendirikan salat, tempat bermunajat, sebagai tempat berdoa dan sebagainya. Inni anhaakum an dzalik. Rasulullah mengatakan, aku melarang kalian daripada melakukannya. Dan Nabi telah pun menyampaikan. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis terang dan jelas supaya renungan untuk kita antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah pernah menceritakan kepada Nabi SAW mengenai gereja yang pernah dilihatnya di negeri Habsyah, iaitu sebuah gereja yang diberi nama Gereja Maria. Dia menceritakan tentang lukisan-lukisannya. Maka Nabi SAW bersabda. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Ummu Salamah pernah menceritakan tentang gereja pula. Gereja mungkin Church of Mary lah, ya, Gereja Maria dan sebagainya. Yang di sana kalau kita lihat dekat dalam gereja tu ada apa? Selalunya gereja ada patung, ada lukisan-lukisan, betul kan? Ada gambar-gambar, lukisan mungkin Mary dan Jesus dan sebagainya. Kita bukan ingin menghina amalan-amalan golongan-golongan tertentu. Kerana di Singapura ini ada kebebasan dalam beragama dan setiap orang mempunyai hak untuk mengamalkan. Kita jangan menghina amalan mereka, kepercayaan mereka. Cuma pengajaran di sini adalah apabila Ummu Salamah menceritakan tentang gereja yang ada gambar-gambar lukisan-lukisan, maka Nabi SAW bersabda,
Ulaika qaumun idza mata fihimul abdu salih. Mereka itulah golongan-golongan orang-orang yang apabila mati seorang yang saleh, aw rajul saleh, ataupun mati seorang lelaki yang saleh, banau ala qabrihi masajidah. Mereka akan bina atas kuburnya bangunan. Atas kuburnya dijadikan sebagai masjid. Wasawwar fihi tilka suwar, dan mereka pun melukiskan gambar-gambar orang-orang yang meninggal dunia tadi, atau membentuk-bentukkan. Sawwar itu sama ada melukis atau membentuk atau buat sebagai patung, ya. Fihi tilka suwar, di dalamnya lukisan-lukisan. Rasulullah mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kenapa? Baik. Di sini ada beberapa perkara. Pertama sekali Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang-orang saleh meninggal dunia zaman-zaman dululah, akan dibina atas kubur mereka bangunan-bangunan, dijadikan ibadat sebagai masjid, maksudnya dijadikan tempat situ tempat untuk bermunajat, tempat untuk berdoa, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Telah berlaku atau tidak? Telah berlaku. Kalau kita lihat di tempat-tempat yang di mana zaman-zaman dahulu orang-orang soleh meninggal dunia, di situlah tempat orang ramai datang bermunajat, ada yang sampai berdoa di situ, dan ada pula yang sampai melukis-lukis. Baik, musawir atau taswir, yakni melukis atau mengambil gambar tu, ada sebagian ulama katakan ambil gambar tak boleh dan sebagainya. Baik, kita kena lihat yang dimaksudkan dalam hadis ini. Mereka itu taswir itu melukis apa yang dikatakan sebagai haram, dan melukis itu yang boleh menjadikan mereka sebagai seburuk-buruk makhluk. Lukisan-lukisan yang dimaksudkan di sini adalah lukisan-lukisan di mana kerana mereka yang melukis, orang jadikan lukisan-lukisan itu sebagai penyebab untuk dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lukis-lukis gambar-gambar para nabi, atau mereka lukis-lukis gambar-gambar orang-orang yang menjadi sembahan kepada oleh manusia-manusia yang lain. Jadi disebabkan lukisan-lukisan mereka, orang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lukisan, ada orang buat carving. Dia buat carving bentuk, jadilah bentuk satu sembahan. Orang beli patung itu, dia beli patung tersebut, dia letak kat rumah dia letak di sesuatu tempat, menjadi sembahan pula oleh orang ramai. Disebab usaha dia, nescaya orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh para jemaah. Rasulullah mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Itulah orang-orang yang seburuk-buruk, bukan seburuk-buruk manusia. Syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk. Ini contoh para jemaah. Seburuk-buruk makhluk, kerana disebabkan apa yang dia lakukan, manusia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Demikianlah para jemaah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Nasai. Secara umum, jadi Ummu Salamah menceritakan di dalam gereja itu ada lukisan-lukisan dan sebagainya. Secara umum para jemaah, afdalnya lah kalau kita di masjid kita pun kadang-kadang ada notice board dan sebagainya. Kita kena lihat notice board di masjid, di luar pekarangan masjid, ataupun di pekarangan masjid di luar dewan solat, tak mengapa. Ya, kita dah belajar di manakah batasan masjid. Masjid ada dewan solat, itu dewan solat. Di luar dewan solat tak perlu kita solat tahiyatul masjid, hukum ahkam telah kita pelajari. Cuma kalau di dalam masjid, sebaik-baiknya
Jangan letak gambar-gambar. Masjid kita mana ada gambar-gambar Ustaz? Ya, tetapi kadang-kadang sebahagian masjid ya, kebetulan kat dalam kawasan Dewan Solat pun ada signboard, kemudian kadang-kadang lah mungkin kecuaian atau sebagainya, gambar mungkin minggu hari Senin kuliah duha Ustaz sekian, hari Selasa Ustazah sekian, gambar Ustaz dekat dalam, gambar Ustazah dekat dalam. Dewan Solat sebaiknya tak perlu ada gambar-gambar, ya. Biar kita jangan menyerupai seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita atau golongan-golongan yang lain dan sebagainya. Ya, jadi kalaulah ada orang-orang masjid dengar daripada kuliah kita, ya, boleh cek lah kat masjid-masjid kita. Kalau perkara masjid di luar Dewan Solat tak mengapalah, tapi di dalam Dewan Solat sebaiknya jangan ada gambar-gambar nak letak iklan. Kalau kebetulan di dalam Dewan Solat ada signboard, biar iklan tersebut gunakan wordings dan sebagainya lah. Tak perlu letak gambar ustaznya, ustazahnya dan sebagainya, ya. Wallahu a'lam. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasai. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW kemudian menyebutkan lagi dalam sebuah hadis yang lain, la'anallahu zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha masajida was-suraj. Allah SWT melaknat kaum wanita yang menziarahi kubur dan orang-orang yang menjadikan atau membina masjid di atas perkuburan dan kemudian meletakkan lampu-lampu di atasnya. Baik. Hari ini cakap pasal kubur-kubur pula pasal ini. Jadi ini kebetulan lah topik kita ni. Jangan kita bukan sengaja nak buat topik begini, topik sensitif. Maksudnya kebetulan perbincangan kita dalam bab ini dan matlamat kita hanyalah kita berobjektif lah. Tujuannya seperti mana Nabi SAW telah menyampaikan risalah untuk mengingatkan, tugas kita hanya menyampaikan risalah, tak ditambah, tak dikurangkan. Ini adalah hadis-hadis Nabi SAW, amaran-amaran daripada baginda SAW, supaya kita tidak jatuh kepada kesyirikan dan sebagainya. Baik. Jadi dalam hadis yang di sini pula Rasulullah SAW telah bersabda bahawasanya la'anallahu zairatil kubur. Allah Ta'ala melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ada perbincangan, Ustaz, kita orang perempuan, untuk orang-orang perempuan ni boleh ziarah kubur ke tidak? Jadi Allah Ta'ala melaknat. Ketika saya di pengajian, kita ada bincangkan tentang hadis ini. Jadi apa yang dimaksudkan tentang zairatil kubur? Sebagian ulama menjelaskan perkataan zairat itu adalah golongan orang-orang perempuan yang kerap kali ziarah. Dia bukan ziarah biasa. Tentang menziarahi kubur, kita mengetahui bahawasanya Rasulullah SAW memang menggalakkan kita menziarahi kubur. Dulu Rasulullah melarang kita menziarahi kubur. Tetapi apabila iman telah mantap dan sebagainya, baginda SAW membenarkan umat Islam, umat baginda menziarahi kubur, kerana dengan menziarahi kubur dapat mengingatkan kita akan mati. Kita kalau ziarah kubur, hantar orang pergi jenazah, hantar orang pergi perkuburan, pengkebumian atau ziarah kubur, kita tengok kubur itu, dulu orang ini orang kaya, dulu orang ini orang berharta, semalam malaikat maut telah mencabut nyawanya, segala-galanya ditinggalkan, sekarang dikebumikan. Bagaimana orang ini dikebumikan tanpa membawa harta, pangkat, dan diletakkan di dalam perkuburannya, ditembusi dengan tanah. Hari ini kita hantar beliau, satu hari nanti kita akan berada di tempat ini. Kita juga akan meninggalkan dunia ini yang penuh dengan tipu daya. Apabila kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan dengan tidak membawa pangkat, harta, darajat. Demikianlah orang ini. Dan kita juga satu hari orang lain pula akan hantar kita
dan apabila kita telah dikebumikan, orang semua akan pulang meninggalkan kita. Jadi kita apabila ziarah kubur tu ada kebaikan untuk mengingati mati. Itu antara tujuan dan matlamat kita ziarah kubur. Baginda SAW membenarkan lelaki dan perempuan menziarahi kubur. Tetapi hadis ini la'anallahu zairatil kubur. Jadi perkataan zairat ini menunjukkan seorang perempuan yang kerap kali ziarah. Katakanlah ya, hari-hari dia ziarah kubur. Kerana apa? Kerana sedih sangat seseorang yang baru meninggal dunia. Jadi sedih sangat, hari-hari ziarah kubur. Kita tahu orang perempuan tu kadang-kadang imannya lemah, kadang-kadang ikut emosi, kadang-kadang tidak dapat mengawal emosi. Jadi bimbang-bimbang terjejas imannya dan sebagainya. Maka dilarang orang perempuan daripada terlalu kerap ziarah kubur. Tetapi kalau untuk ziarah kubur sekali-sekala diperbolehkan. La'anallahu zairatil kubur wal muttakhirina 'alaiha masajid. Dan Allah Taala juga melaknat orang-orang yang jadikan perkuburan itu sebagai masjid, atau jadikan perkuburan itu sebagai tempat ibadah, atau jadikan perkuburan itu sebagai tempat bermunajat, berdoa dan sebagainya. Atau yang meletakkan lampu-lampu di atas perkuburan. Jadi kubur tu dah ada kubur, bukannya kubur saja, dia nak kubur ini attract orang lain datang. Come. Jadi diletakkan lampu-lampu, diletakkan perhiasan, diagungkan. Ini yang dilarang para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebilangan besar ulama menganggap larangan-larangan tersebut sebagai makruh. Meskipun kubur tersebut terletak di hadapan atau di belakang seseorang yang mengerjakan solat. Baik. Jadi seperti yang saya katakan, apabila kita katakan kita dilarang mendirikan solat di perkuburan, larangan ini adakah larangan haram atau larangan makruh? Seperti mana saya sebutkan tadi, larangan itu boleh jatuhkan kepada haram kalau orang itu tunaikan solat di perkuburan lalu sampai mengagungkan orang yang berada di dalam perkuburan. Tetapi kalau kebetulan kita baru menyemadikan jenazah, kemudian tengok time 3.45 petang. Dah 3.45, belum solat zuhur lagi. Nak pergi masjid pun nak kena naik kenderaan pergi ke masjid dan pusara aman, makan masa. Kemudian dia mungkin miss asar 40 minit. Apa kata kita pergi one corner solat. Tapi ni perkuburan. Kan kita dilarang mendirikan solat di perkuburan. Kita kena faham. Yang dilarang itu kalau kita mengagungkan perkuburan itu. Larangan juga kalau kita dapat lihat sama ada haram atau makruh. Kalau kita tunaikan solat kat sini secara umum, makruh lah, tak digalakkan. Akan tetapi kita tidak sampai mengagungkan perkuburan ini. Ini kebetulan kita berada di sini, dah masuk waktu, kita pun solat, maka diperbolehkan. Ini maksud di sini, bahawasanya larangan ada yang haram, ada yang makruh, dan kita lihat innamal a'malu binniyat. Begitu juga mereka-mereka yang kerja kontraktor. Mereka kerja kontraktor di sana untuk bersih-bersihkan rumput, kemudian masuk waktu zuhur, maka pergi kat tepi, solat di kawasan perkuburan diperbolehkan, insya-Allah. Namun mazhab Zahiri menganggap larangan-larangan tersebut sebagai haram, bahkan tidak sah solat yang dikerjakan di perkuburan. Jadi pendapat itu tidaklah kita terima, bukan kata langsung tak sah lah, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Mazhab Hambali pula menganggap larangan tersebut sebagai hukum haram jika di sana terdapat 3 kubur atau lebih dari itu. Tetapi jika kubur tersebut hanya 1 atau 2 kubur saja, maka hukum mengerjakan solat tetap dikategorikan sah. Jika seseorang itu mengerjakan solat dalam keadaan menghadap ke kubur, maka hukumnya adalah makruh. Tetapi jika tidak menghadap ke arahnya, tidaklah dihukumkan makruh sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah perbincangan kita mengenai tunaikan solat di perkuburan. Ada hadis seperti yang saya sebutkan tadi. Suatu ketika Nabi SAW dapati bahawasanya ada seorang yang senantiasa membersihkan perkarangan masjid dah tak kelihatan selama beberapa hari. Baginda SAW lalu bertanya,
mana si fulan, mana wanita tersebut. Maka dikhabarkan bahawasanya beliau tu telah pun meninggal dunia. Jadi apabila beliau tu telah pun meninggal dunia, telah dikebumikan, cuma Nabi SAW tidak dikhabarkan, tidak diberitahu. Bagi dia bertanya, kenapa aku tidak dikhabarkan? Jadi maksudnya para sahabat menyangkakan seperti biasalah, kadang-kadang orang hidup dan mati itu perkara biasa, orang meninggal dunia mereka kebumikan. Tetapi memandangkan Nabi SAW tidak mengetahui dan tidak mendirikan solat ke atas wanita tersebut, sedangkan wanita itu antara lain dikhabarkan dia itu adalah seorang yang suka membersihkan masjid. Ada darajat di situ maksudnya. Ada kelebihan. Nabi minta supaya ditunjukkan di mana tempat perkuburan beliau. Ditunjukkan. Memandangkan Nabi SAW belum tunaikan solat jenazah ke atas orang tadi, maka Nabi berdiri di sisi perkuburan lalu tunaikan solat di sisi perkuburan wanita tersebut. Jadi ini menunjukkan diperbolehkan. Daripada sini menunjukkan dalil. Contohlah, bahawasanya kadang-kadang katakan kita nak ziarah orang, nak melawat orang meninggal dunia dan kebetulan kita tak sempat tunaikan solat jenazah untuknya disebabkan lambat atau sebagainya, kita diperbolehkan berdiri di sisi makam beliau, perkuburannya, pandang ke arah kiblat, tunaikan solat. Diperbolehkan. Ya. Dan saya pun pernah melakukan demikian ke atas beberapa jenazah di mana atas sebab-sebab tertentu tak dapat mengiringi jenazah, datang saja mereka sedang mengkebumikan jenazah. Jadi selepas pengkebumian berdiri di situ, tunaikan solat, diperbolehkan. Jadi ini menunjukkan diperbolehkan mendirikan solat di perkuburan kalau di sana memang ada masalah dan kita perbetulkan niat kita. Wallahu a'lam. Position ni masuk. Ya. Kan position betul. Jadi kalau kita sekiranya kita tunaikan solat di perkuburan, solat jenazah, untuk pengetahuan kita, setiap jenazah yang dikebumikan itu, jenazah itu akan dimiringkan menghadap ke arah kiblat. Contoh lain, contoh sana kiblat. Jadi memandangkan sana kiblat, jadi apabila jenazah itu datang dikebumikan kiblat kat sana, jadi kepala ni diletak di depan, di sebelah kanan saya ni kepala, ni kakinya dimiringkan, bukan dibalikkan terlentang, tapi miring pandang ke arah kiblat. Miring dengan di atas bahu kanan, pandang ke arah kiblat. Ya. Jadi apabila kita katakan kita belum tunaikan solat, jadi kita tengok mana kepalanya, ni kepalanya, kakinya, kita berdiri di kepalanya. Sama juga kalau lelaki dengan perempuan sama ada pandang berdiri di bahagian kepala atau bahagian dada, kemudian kita tunaikan solat. Diperbolehkan. Pandang ke arah kiblat. Jadi seolah-olah orang itu kita jenazah membelakangkan kita. Pasal jenazah itu telah dikebumikan, pandang ke arah kiblat, kita solat di belakang jenazah tersebut. Diperbolehkan. Baik. B. Antara tempat-tempat yang dilarang kita mendirikan solat adalah B. Solat di dalam tempat ibadah kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Kaum Nasrani, tempat rumah ibadah mereka dinamakan sebagai gereja, church. Orang-orang Yahudi dinamakan sebagai sinagog. Ya? Ya? Temple atau sinagog atau sebagainya lah ya. Jadi penulis mengatakan itu adalah tempat yang dilarang kita menunaikan ibadah atau mendirikan solat. Abu Musa al-Asy'ari dan Umar bin Abdul Aziz pernah mengerjakan solat di dalam gereja. Demikian pula Asy-Sya'bi, Atha dan Ibnu Sirin berpendapat bahawasanya mengerjakan solat di dalam gereja sebenarnya tidaklah mengapa. Imam Bukhari mengatakan Ibnu Abbas juga pernah mengerjakan solat di tempat ibadah kaum Yahudi dengan syarat di dalamnya tidak ada patung. Baik, jadi di sini pada jemaah kita maklum seringkali apabila kita belajar ada larangan mendirikan solat di gereja atau tempat ibadah orang-orang yang bukan Islam. Seperti mana yang saya sebutkan tadi pada awal waktu, kita kena lihat matlamatnya, niatnya. Orang yang mendirikan solat di gereja ada berbagai kategori. Satu adalah seperti yang saya katakan,
dia tu technician, kebetulan dia datang betulkan mesin komputer atau betulkan elektrik atau sebagainya, kemudian betulkan daripada pukul 12.30 sampai pukul 3.45, belum solat subuh lagi. Ni kalau nak keluar ni memang tak sempat. Boleh tak saya tumpang solat kat tepi situ? Minta izin lah dia. Kalau tak minta izin orang marah pula nanti, kerana ini tempat orang. Jadi dia kata okey silakan, boleh tak? Jadi dia check kampus, mana arah kiblat, saya arah kiblat. Dia berwudu, Allahu Akbar. Boleh, tak ada mengapa, dan sah solatnya, dan tak berdosa. Kerana dah tiba masuk waktu, dan dia solat ini di bangunan gereja, tetapi dia tidak memandang atau tidak mengagungkan apa jua yang ada di dalam gereja. Itu satu senario. Senario yang lain, boleh tak kalau dia tak solat di office tapi dia pergi ke dewan sembahyang? Okay. Dewan sembahyang, di situ ada bangku. Kalau kita pernah lihat movie lah, saya pun rasa demikianlah contohnya. Jadi dalam hal sedemikian, boleh tak dia tunaikan solat? Jadi kita kena lihat. Sebagian ulama mengatakan kalau demikian hanya kita kena tengok di dewan solat, bukan dewan solat lah, di dewan sembahyang mereka itu ada patung tak? Ada sebahagian gereja mungkin ada patung dan sebagainya. Jadi kalau ada patung dan sebagainya, jangan berdiri di hadapan patung tersebut. Katakan bilik darjah ni dewan sembahyang mereka, dia nak pergi tempat yang lain semua, katakan dalam law office, dia nak pergi one corner, dewan sembahyang mereka pandang ke sana, kebetulan check kiblat pandang pintu ni. Tak mengapalah, aku nak tunaikan solat, aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tunaikan solat, pandang ke arah pintu, tak ada kena mengena dengan itu, maka diperbolehkan. Ini ulama berbeza pendapat. Yang penting kita lihat kepada niat kita dan sebagainya. Ya. Selain daripada itu, katakan contoh di sebagian tempat, sebagian negara, kebetulan minggu lalu masjid di kawasan itu roboh. Okay. Kemudian mereka nak tunaikan solat Jumaat. Lalu apabila nak tunaikan solat Jumaat, memandangkan masjid roboh, padri ke yang mereka di gereja ni jemput, kamu nak tunaikan sembahyang Jumaat kamu, gunakan aku punya church. Boleh ke tidak? Ini kita kena lihat perkara-perkara yang berlaku. Jadi dalam hal sedemikian, kalau di situ memang ada keringanan dan kebetulan, ini di sini yang sebagai ulama mengatakan dengan syarat tak ada patung di mana tidak mahu menunjukkan seolah-olah kita mengagungkan patung tersebut. Tidak mahu menunjukkan bahawasanya kita sujud kepada patung tersebut. Maka diperbolehkan kita gunakan dewan sembahyang mereka. Bahkan di sebahagian negara itu, apa yang kita dapat khabar, banyak gereja, apabila gereja-gereja itu dah kosong, bahkan orang Islam beli gereja itu, convert menjadi masjid. Alhamdulillah. Ini contohlah. Maka diperbolehkan, kita kena lihat kepada perkara-perkara bagaimana diperbolehkan atau bila yang tak diperbolehkan. Cuma ada riwayat menyebutkan bahawasanya sebagian khalifah, katakan Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar ada melarang seseorang itu datang ke tempat-tempat penyembahan mereka ketika orang-orang yang bukan Islam itu sedang melaksanakan sembahyang mereka. Jadi kalau orang-orang mereka itu sedang melaksanakan sembahyang mereka, kita dilarang duduk bersama-sama. Kerana apa? Kerana pada ketika itu, mereka itu semua sedang mensyirikkan Allah. Mereka sedang mensyirikkan Allah. Pada hari kebesaran mereka, di mana mereka sedang mengabdikan diri kepada inverted commas Tuhan-Tuhan mereka dengan patung atau apa juga cara, mereka sedang mensyirikkan Allah. Mana mungkin kita duduk di situ bersama-sama mereka, apatah lagi kalau kita pun berdiri bersama-sama mereka, apatah lagi kalau kita pun bersama-sama mereka dalam peribadatan mereka. Di sini penting, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Kita tidak memaksa dan tak harus memaksa sesiapa pun yang bukan Islam datang ke masjid
solat bersama-sama kita, sujud kepada Allah. Jangan paksa, kerana lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, bahawasanya tiada paksaan di dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. La ikraha fiddin. Tiada paksaan dalam agama. Jangan paksa mereka. Pada masa yang sama, kita juga tidak seharusnya ketika mereka sedang mensyirikkan Allah, kita duduk bersama-sama meraihkan bersama-sama mereka mensyirikkan Allah. Tak boleh. Kita nak duduk bersama sambil minum kopi, makan roti prata, makan, silakan. Nak main bola sama-sama, silakan. Itu yang seharusnya. Nak pergi pancing bersama-sama, silakan. Semua boleh. Tetapi dalam bab ibadah, kena draw line. Lakum dinukum waliyadin. Kita jangan memaksa mereka mengikuti agama kita, mereka pun jangan memaksa kita mengikuti agama mereka. Dalam bab ibadah adalah satu perkara yang sangat sensitif, terutama sekali di dunia, dalam undang-undang dunia, dan apatah lagi dalam hukum agama itu sendiri. Kerana tidak boleh kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang sedang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dalam hati kita tidak boleh kita redha. Bagaimana mungkin kita bersama-sama meraihkan mereka mensyirikkan Allah Taala bersama-sama di dalam kuil-kuil ataupun di dalam bangunan-bangunan sembahyang mereka. Jadi dalam konteks itu yang tidak dibenarkan. Tetapi kalau dalam keadaan solat ketika bangunan itu tidak digunakan, atau mereka bukan ketika sembahyang mereka, diperbolehkan. Umar pernah menerima surat daripada kabilah Najran yang isi kandungannya memberitakan bahawasanya kaum muslimin tidak menemukan tempat yang lebih bersih serta lebih baik berbanding dengan sebuah tempat ibadah kaum Yahudi di Najran. Umar pun memberikan jawapan supaya tempat ibadah Yahudi itu dibersihkan dengan air dan daun bidara. Setelah itu mereka diperbolehkan mengadakan solat di dalamnya. Ini contohlah seperti mana yang telah kita sebutkan, diperbolehkan. Jadi mungkin pada ketika itu mereka mendirikan solat, bersihkan semua, baik, lepas tu menaikkan solat, alhamdulillah. Cuma dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, hukum mengerjakan solat di dalam gereja dan di tempat ibadah Yahudi adalah makruh secara mutlak. Makruh dibenci secara mutlak. Kita kena lihatlah dalam hal-hal sedemikian, maka seperti mana yang kita sebutkan, diperbolehkan selagi mana tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu niat kita, dan kebetulan memang beradanya kita di situ ada sebab-sebab tertentu dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, alhamdulillah, sampai memenangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Kita akan sambung perbincangan kita pada pengajian akan datang dalam masalah tempat-tempat yang dilarang kita mengerjakan solat. Alhamdulillah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita menutup majlis, kita beri peluang kepada antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah, kalau siapa ada soalan, silakan. Mikrofon tak clear. Baik, di sini ada satu soalan. Bagaimana tentang skrin monitor yang ada di ruang masjid yang ada iklan-iklan, kadang-kadang ada gambar-gambar asatizah di sana? Secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, saya tak kata meletakkan gambar asatizah di dalam masjid haram atau sebagainya. Paling afdal di dalam masjid, supaya kita ada ketenangan, jangan ada gambar-gambar sesuatu makhluk yang bernyawa. Jangan ada patung, insyaAllah lah kat masjid kita tak ada patung. Jangan ada gambar, walaupun gambar ustaz ke gambar ustazah, janganlah. Apatah lagi kadang-kadang orang tengok masuk dalam masjid ada kuliah tu sekian-sekian. Dalam hati Pak Haji tadi, cantik juga ustazah ni. Astagfirullah. Di masjid ni, cantik juga ustazah ni. Kemudian pula gambar sekarang, dengan apa teknologi, dia boleh copy paste ustaz dengan ustazah nak adakan forum, bila tak dapat ustaz tulis
kemudian dia tak sebelah Ustaz. Dia boleh sebelah-sebelah je ni. Dicontoh, pasal perkara ni perkara dah biasa. Jadi perkara dah biasa kita dah tak rasa bersalah. Selalunya apa juga punya perkara. Kalau baru pertama kali kita lakukan kesilapan, kita rasa salah. Tapi apabila dah perkara biasa, kita dah biasa lah. Sebab tu kat Singapura kita tengok orang yang pakai pakaian yang mendedahkan aurat, dah biasa, tak rasa bersalah. Tengok orang rambut biru, hijau, purple, dah biasa, tak rasa bersalah. Kita tengok orang berkucupan tepat bus stop, tak rasa bersalah, perkara biasa. Jadi ini contoh. Kalau baru-baru ni apa ni, berkucupan kat bus stop nak berkucupan. Jadi baru-baru kita rasa bersalah, lama-lama dah tak rasa bersalah. Begitu juga dalam hal-hal ini pada jemaah. Sewajarnya sebenarnya dalam dewan solat yang perlu ada gambar-gambar. Ya. Ada yang bertanya, bagaimana pula kadang-kadang dia letak skrin, monitor kan? Secara umum, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apa juga bentuk distractions adalah dilarang. Solat masjid, dewan solat adalah tempat ibadah, tempat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bermunajat, untuk berdoa. Apa juga distraction, sama ada kadang-kadang ada skrin kemudian ditukarkan gambar-gambar. Kalau skrin tersebut sempena hari Jumaat, khatib nak sampaikan khutbah, kita nak letak terjemahan, silakan, itu ada masalah. Tetapi kalau skrin tersebut nak iklankan ini dan itu, kemudian ada gambar-gambar ataupun berwarna-warni sampai distraction, itu sebenarnya dilarang. Apa juga pengumuman, biarlah di luar kawasan masjid, di luar kawasan dewan solat. Dewan solat biar aman, tenang, penuh dengan ketenangan dan kekhusyukan. Itu paling sebaiknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau macam kata semayang fardu, kita selalu baca zikir subhanallah wa kan. Tapi saat kita selain sunat, kita tak baca zikir itu, kita baca zikir lagi. Selepas solat fardu, kita disunatkan beristighfar, kemudian kita disunatkan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Selepas solat sunat, adakah kita dituntut? Jawapannya kita tak dituntut. Tapi boleh tak kita baca? Jawapannya boleh kita baca. Kalau kita nak baca selepas solat sunat, secara umum zikrullah, subhanallah, walhamdulillah ni semua kita digalakkan memperbanyakkan bacaan. Bukan hanya selepas solat fardu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Cuma lepas solat di sana ada tuntutan biar kita dapat istiqamahkan. Di luar waktu solat sambil jalan kita nak baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sangat baik. Lebih baik daripada kita lalai atau perkara-perkara yang lain. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma ta'at alaihi syams. Untuk aku ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku sukai daripada apa yang terkena ke atasnya cahaya matahari. Apa yang terkena cahaya matahari, apa jua yang ada di atas permukaan bumi ini kena cahaya matahari. Jadi ungkapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih Nabi sukai daripada apa yang ada di atas permukaan bumi. Subhanallah. Jadi perbanyakkan bacaan selagi kita masih hidup. Selagi kita masih hidup, minta kita perasan ungkapan tersebut kita rasa ambil remeh. Tetapi orang yang dah meninggal dunia, tahulah betapa berharganya satu ungkapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pasal mereka dah tak dapat tambah amalan. Jadi sambil kita duduk baca satu la ilaha illallah, la ilaha illallah, pahala berlipat kali ganda. Ini adalah saham-saham bank kita untuk kita simpan dalam fixed deposit yang akan kita gunakan nanti dalam perjalanan yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekiranya ada di antara pendengar yang
rasa terkasar bahasa ataupun topik yang agak mungkin kurang sesuai, saya mohon maaf lah ya. Kita tak ada niat apa-apa, tetap hanya niat kebaikan untuk semua. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.